Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Imam Malajatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga keadaan kita akan termasuk dalam mizan hasanatina, dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam catatan saya muka surat 74. Setelah sekian lama tak tahu di mana orang. Baik, hadis yang ke-34 muka surat 74. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhi nabatu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertalu-talu atau berturut-turut datang kepada kamu malaikat di waktu malam dan di waktu siang, dan mereka berhimpun pada waktu fajar dan pada sembahyang asar. Kemudian naiklah mereka bermalam pada kamu yang bermalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui bertanya pada mereka, bagaimana kamu meninggalkan hamba-Ku? Maka mereka berkata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sembahyang, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sembahyang. Baik. Daripada hadis ni ada beberapa benda yang saya nak maklum kat tuan-tuan dan puan-puan. Pertama ialah ada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, nama dia adalah malaikat. Dalam bahasa Arab, satu kita panggil malak, kalau banyak malaikah. Tapi kita bahasa Melayu, satu ke banyak ke kita panggil malaikat. Tak apalah, tu bahasa kita. Jadi malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta daripada cahaya. Jadi dia lajulah. Jadi dia pergerakan dia cepat. Macam kita buka torchlight lah. Kalau sini kita suluh ke rumah, dinding, maknanya cepat je dia sampai. Dia tak payah melalui perantaran apa-apa. Memang dia kelajuan ni Allah Ta'ala cipta macam tu. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala cipta daripada cahaya. Dan malaikat ni juga dia punya pergerakannya sangat cepat. Dan kita tahu ketua yang chief semua malaikat adalah Ruhul Qudus. Itulah dia malaikat Jibril alaihissalam, yang dia pelbagai riwayat saiz dia yang sangat besar. Semua malaikat-malaikat ni Allah Ta'ala cipta ni dengan keadaan yang sangat besar, dan mereka boleh berupa-rupa. Malaikat ni dia boleh berupa. Dia boleh berupa kok elok, dia boleh berupa kok tak elok pun boleh. Dia boleh berupa macam hodoh, dia boleh berupa macam botak lah. Hadis Nabi Riyadhus Salihin, malaikat mula-mula bagi kat mereka benda baik, kemudian malaikat mai balik dalam rupa mereka. Malaikat mai dalam keadaan botak, dalam keadaan sopak. Dia tanya, hang kenal tak aku? Ada. Maksudnya malaikat boleh berupa. Dan kebiasaan malaikat Jibril akan berupa dengan seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan sehingga Aisyah kata, aku confused, aku pun tak tahu Nabi sembang dengan Jibril ke Nabi sembang dengan Dihyah.
sehingga majlis pertemuan tu selesai. Kalau Nabi jalan ke satu arah dan dihias jalan satu arah, maksudnya mereka berpisah, itu manusia yang original. Kalau berpisah tu dalam, kemudian Nabi mai jumpa aku, Nabi bagi tahu ada hadis ayat Quran baru, maknanya yang tadi tu Jibril lah. Jadi Aisyah pun dia tak boleh detect kerana terlalu sama rupa yang dirupa. Dan Nabi SAW pernah menggeletar beberapa kali, takut melihat keadaan Jibril yang sangat besar. Dalam hadis Bukhari menyebut 600 sayap yang Allah beri kepada malaikat. Dan semua malaikat ni dia kuat lah, dia ada kekuatan yang luar biasa. Kerana pernah malaikat offer kepada Nabi SAW nak angkat 2 gunung, nak hempap. Maksudnya mereka boleh angkat 2 gunung tu seketui gitu kan, pecah gitu kat geng Taif. Nak ke tak mau kayu buat macam tu. Malaikat juga yang diutuskan oleh Allah SWT untuk sebagai bagi azab, tepik ke suara yang sangat kuat, macam tu, pecah telinga semua. Kaum Ad, kaum Samud, dia kena azab macam tu lah. Jadi dia overall malaikat ni dia keadaan dia macam tu. Dan malaikat ni ada versi hak jenis doa kat orang beriman, ada hak jenis selawat ke Nabi, macam-macam malaikat tugasan dia. Antara banyak-banyak list tugasan malaikat ni adalah mereka akan ada shift bertugas pagi dengan malam. Shift pagi bertugas subuh sampai asar. Sampai asar dia akan tukar, geng malam pula masuk kerja, shift malam, masa azan asar dia masuk sampai subuh. Macam itulah pergiliran malaikat. Dia akan tukar. Untuk apa? Untuk versi pentadbirannya. Dari segi pentadbirannya, nak memudahkan laporan pada Allah SWT. Bukti dia hadis malam ni lah. Jadi malaikat akan mai balik dan dia akan observe lah, tengok kita buat apa, tulis buat apa semuanya. Dan di hujungnya malaikat akan report pada Allah SWT atas request Allah lah. Allah tanya, okey, tadi hampa tinggal hamba aku tadi macam mana? Maknanya geng pagi akan bagi tahu hujung masa kami nak balik apa mereka buat. Geng malam akan masa turun mereka akan bagi tahu apa yang manusia sedang buat. Pertama, mereka pergi lihat lah untuk bagi laporan. Laporan ni dia ada versi harian, ada versi mingguan, ada versi tahunan. Harian setiap hari, subuh asar akan dibentangkan laporan amalan kita. Masa hampa mai buat apa? Malaikat kata atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Masa kami tinggal depa tengah duduk sembahyang. Masa kami mai depa tengah duduk sembahyang subuh. Masa kami balik depa duduk sembahyang asar. Maknanya rekod baiklah, report yang cantik dan rekod yang baik. Itu versi harian. Ada versi mingguan. Bila? Khamis dan Jumaat. Setiap minggu hari Khamis akan macam audit lah. Hari Isnin hantar laporan, hari Khamis hantar laporan. Secara mingguan 2 kali. Sebab bila ditanya pada Nabi SAW, sebab apa rajin sangat puasa Isnin Khamis, Nabi kata itu 2 hari yang akan dibentangkan amalan. Dan aku suka apabila amalanku dibentang, aku sedang berpuasa. Jadi banyak sebab Nabi puasa Isnin Khamis, antaranya itu adalah audit mingguan malaikat Allah Ta'ala. Dan ada versi tahunan. Bila? Nisfu Sya'ban. Setiap tahun akan dikumpul semua kita punya bulanan dan mingguan, kumpul semua, akan ditukar report book kita tu pada setiap tahun pada malam nisfu Sya'ban. Jadi sunat puasa dan sebagainya, amalan-amalan yang baik tu pada malam nisfu Sya'ban tu ada amalan yang khas lah. Cuma malaikat ni dia mai pagi dengan petang ni, pertama nak bagi tahu dekat kita bahawa sengaja Allah tanya. Bukan Allah tak tahu, sengaja Allah tanya. Sebab nak bagi malaikat cakap. Apa malaikat nak cakap? Masa kami mai dia duduk sembahyang, masa kami tinggal pun dia duduk sembahyang. Sengaja Allah tanya. Sebab Allah nak ingatkan kat malaikat, dulu ingat dah apa yang disebut oleh para malaikat apabila nak cipta manusia? Dia kata tak payahlah buat. Mereka ni tumpah darah lah, mereka ni geng-geng buat haru kat dunia ni, tak payahlah buat mereka ni. Kata malaikat, Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hampa tak tahu. Maknanya hampa jangan pukul rata manusia ni semua jahat.
Ada yang baik, ada kaki semayang, ada kaki ibadat. Nah, hampa sendiri beritahu kat aku, macam mana dia buat? Masa hampa mai, dia duduk semayang. Tengok, ada hamba aku yang baik. Bukan aku abang, hampa sendiri ya abang. Sengaja Allah tanya. Sama macam hadis menuntut ilmu tu. Allah tanya, hamba balik mana? Balik jumpa hamba aku. Hamba aku buat apa? Zikir pada kamu. Apa yang dia nak? Syurga. Dia pernah nampak ke? Tak pernah nampak syurga. Kalau nampak, mesti semangat lagi untuk syurga. Sengaja Allah tanya. Seolah-olah hampa malaikat nampak aku, okeylah. Fair lah hampa ibadat. Mereka tak pernah nampak aku, mereka tak tahu, mereka tak pernah tengok aku, mereka hanya dengar aku, tapi mereka ibadat, mereka zikir, mereka doa pada Allah, minta syurga dan sebagainya. Sengaja Allah tanya, nak menambah kemuliaan orang beriman. Kerana manusia, dia punya level lebih tinggi pada para malaikat. Manusia, Allah Ta'ala cipta, kalau dia baik, dia boleh jadi atas pada para malaikat. Kerana manusia ni dia punya nafsu dia, makan, minum, keluarga, semua package. Allah buat malaikat, dia tanpa benda tu. Dia cipta semata-mata untuk ibadat. Jadi dia padanlah dia ibadat, dia tak ada kerja, dia tak ada urusan yang lain, tak ada keluarga, tak ada hantar anak, tak ada anak nak buka sekolah dah, nak pergi hantar asrama tu, nak kena beli baldi baru, baju batik baru. Dia tak ada beli baldi, dia tak ada nak masuk asrama, anak pun tak ada, keluarga, family, siapa tak ada dia. Jadi dia tumpu fokus ibadat. Okeylah. Tapi manusia bila dia ibadah, nilai ibadah tu lebih tinggi pada malaikat, kerana manusia ni ada nafsu. Dia terpaksa lawan dengan nafsu dia. Maknanya dia nak boleh semayang tu bukan senang tu. Dia nak boleh puasa bukan senang, sebab dia ada nafsu makan, nafsu minum dia. Jadi dia lawan semua benda tu dia ni. Bukti kedua adalah Nabi SAW ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril kata, okey, ini yang maksimum aku boleh naik. Kalau aku naik lagi, memang aku akan burn. Aku tak boleh dah atas berani. Nabi naik seorang. Maknanya martabat manusia lebih jauh daripada malaikat. Tapi kalau manusia tu tak beriman, dia boleh jadi asfala safilin, teruk, tak beriman. Salah isap dadah kau jadi macam mana? Duduk tepi jalan dengan kencing berak pun tak ambil tahu. Jadi baik manusia, baik binatang pula pada dia tu. Macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni juga nak bagi tahu dekat kita bahawa kelebihan sembahyang subuh dan asar secara berjemaah. Kelebihan sembahyang subuh dan asar secara berjemaah. Sebab subuh dia selalu mai, asar dia balik. Jadi dua waktu ni difokuskan pada kita supaya kita ambil berat. Orang boleh main maghrib isyak, hebat. Tapi lebih hebat dia boleh main sembahyang subuh. Orang boleh main isyak, dia hebat juga. Kerana isyak kelebihan dia macam sembahyang separuh pada malam. Tapi subuh ni dia sangat lebih daripada hebat lagi pada tu. Sebab bukan semua orang boleh bangun sembahyang subuh. Bukan semua orang boleh bangun sembahyang subuh. Saya tak ingat imam apa sembang dengan satu orang Yahudi. Dia tanya, hampa Islam ni berkat-berkat apa? Aku tak faham. Dia tak faham konsep berkat. Maka imam tu kata kat dia, dia kata, hang pernah tak tengok kambing? Dia tak pernah. Hang pernah tak tengok anjing? Dia tak pernah. Dia tak, anjing beranak berapa ekor sekali beranak? Dia tak, beranak banyak, 7-8 ekor sekali beranak. Kambing seekor jadi beranak. Tapi hang tengok dekat kita sekarang ni, dalam kandang yang banyak orang belah ni, hang boleh jumpa anjing banyak tu tak? Atau hang jumpa kambing banyak tu? Kita aku jumpa kambing, tapi kambing beranak sikit, anjing beranak banyak. Patutnya anjing ni dia ada kandang yang banyak, yang penuh dunia dengan anjing saja. Seekor beranak 7-8 ekor. Mak dia boleh salin banyak ekor. Banyak. Dia tak betul juga. Sebab apa? Sebab apa kambing ada banyak, anjing ada tak banyak dekat dunia ni? Maka ulama tu kata kat dia, kerana anjing akan menyalak sepanjang malam, betul-betul dekat waktu subuh dia lena. Berbeza dengan kambing, Allah bagi keberkatan dalam hidup dia. Sebab dia malam dia tidur, pagi dia bangun. Pagi tu ada keberkatan yang banyak dalam kehidupan kita. Barakah ni dia subjektif lah, kita tak boleh jangka. Dulu tak kahwin, kita hidup seorang je, sewa rumah.
matan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa bidzalik wa aqimis salata li dzikri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lupa semayang maka hendaklah ia semayang bila dia ingat. Tiada kafarah baginya melainkan demikian itu firman Allah, dirikanlah semayang bagi ingati aku. Baik. 3 hadis lagi kita baca. Satu lagi hadis pada malam ni insya-Allah. Orang yang tak semayang atau orang yang tertinggal semayang dia. Contoh sebagai kita tuan-tuan, katalah kita ni terlena. Macam ni. Dia ada yang tak semayang tapi dosa. Ada tak semayang tak dosa. Dia tak semayang tapi dia tak dosa. Pertama, tak semayang sebab dosa. Sengaja tinggal semayang. Sembang dengan member, main telefon sampai luput waktu semayang, maka dia termasuk dalam golongan Al-Kabair, dosa-dosa besar. Meninggal dunia dalam keadaan buat dosa besar, masih orang Islam, masih wujud, masih wajib tanam ke mandi, kafan ke bumi dan semayang dan ke bumi tu kena buat macam orang Islam yang biasa. Orang tinggal semayang, dia dosa besar, tapi tak jadi kafir. Dia jadi kafir bila terkeluar pada Islam, bila dia menghina atau pesenda Islam. Tak semayang subuh, tak semayang lah, semua orang semayang. Mayang buat apa? Merepek, tunjuk pungkuk semua orang tu. Mayang bukan kaya pun. Dikutuk macam tu. Maka on the spot terkeluar daripada Islam. Maka hang boleh beli mozaik, siap-siap simpan kat rumah. Nanti hang meninggal, kami tanam kat BM yang besar tu. Lebih jalan gitu. Jadi kita katalah tertanam kat kubur orang Islam, wajib korek balik. Sebab dia bukan orang Islam. Kerana cakap dia tu boleh menyebabkan orang terkeluar daripada Islam. Islam ni dia cakap atau perbuatan atau ingatan atau i'tiqad. Perbuatan, contoh kita berhenti di traffic light, sebelah tu ada ribi rumah ibadat bukan Islam, kita pun buat macam ni. Oi, tumpang berhenti sat je traffic light lagi nak jalan dah. Ada unsur ihtiram, hormat, macam ada unsur penyembahan, boleh keluar pada Islam. Tu nombor 2. Secara direct lah, pi sembah ke atau masuk dalam bomo dan sebagainya. Dan yang ketiga, nama dia adalah i'tiqad. I'tiqad ni macam ni. Kita duduk kat surau, kita duduk kuliah, kita duduk ingat di hati kita, leceh lah aku ni, duduk Islam ni kena semayang lah, puasa lah, pakai semayang, pakai tudung lah apa. Aku ingat 2026 nanti ingat jadi Kristian lah, cantik sikit. Contoh dia ingat dia gitu lah. Dia ingat Kristian, ayat Jumaat tak payah semayang, aku tengok macam santai lah, cantik lah. Aku duduk plan nak jadi Kristian, dia balik macam ni aku. Tuan-tuan, dia tak payah tunggu 2006. On the spot sekarang ni dia keluar dari Islam dah. Sebab dia berubah. Akidah ni dia tak boleh kompromi. Dia tak boleh bawa bincang. Nego tak boleh. Sebab tu Allah turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika orang kafir kata, macam inilah wahai Muhammad, kita pun duk gaduh buat apa. Isnin kami sembah berhala, Selasa kami sembah Allah. Isnin kamu sembah berhala, Selasa kami sembah Allah. Kita win-win situation. Mudah. Tak payah bergaduh apa. Maka tu ayat Quran, katakanlah wahai Muhammad pada orang kafir, aku tak akan sembah apa hang sembah, hang tak payah sembah apa aku sembah. Maknanya akidah ni satu benda yang tak boleh kompromi. Tak boleh kita kata buat nego lebih kurang, tak boleh. Jadi sama juga kalau kita berubah niat atau menghina Islam dan sebagainya, kita boleh menyebabkan kita ni terkeluar daripada Islam. Tuan-tuan dengar baru ni berita yang begitu menyedihkan. Salah seorang daripada bekas pemimpin negara jiran kita, anak dia mengaku secara open, kata dia tak percaya dah kat Islam, dia lebih percaya pada agama lain. Ada ritual untuk dia menukar agama tu dilakukan secara rasmi, dan orang semua buat live dia. Ada staff-staff, saya yakin polis-polis yang jaga tu pun memang betul-betul sebab bertugas, jadi memang mereka semua duduk majlis tu, mereka pun tak suka kalau boleh secara ni. Yang lebih saya sedih, 1000 kali sedih adalah pertukaran itu berlaku ketika birthday dia yang ke-70. Allahu Akbar. 70 tahun dah birthday, hari ke-70 dia tukar agama dia.
wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang terima agama selain daripada agama Allah, Allah takkan terima. Selain pada Islam, takkan terima. Dan dia di akhirat esok dia jadi orang yang rugi esok di akhirat esok ni. Rugilah tuan-tuan. Tengok orang, dia kalau hang tak semayang, tak puasa macam kita bincang ni, kalau hang tak semayang, bukanlah tak apa, hang dosa juga. Tapi satu hari hang mesti keluar daripada neraka. Sebab orang ada akidah ni, dia tak boleh kekal dalam neraka sampai bila-bila. Mesti keluar. Orang kafir saja dia akan kekal. Orang Islam tu dia ada la ilaha illallah, dia mesti keluar. Tapi benda tu tak ada lah kan. Tak ada alasan, memang jadi jam lah. Tak tahu nak tolong kat mana lah. Sebab tu akidah kita kena jaga bagi elok-elok tuan-tuan. Takkan hang tak pakai tudung. Orang tanya sebab apa tak pakai tudung. Tu lah, malam betul aku ni. Kuasa aku dari syaitan atas kepala aku 4 ekor. Dia salah diri dia. Dia dosa tak? Dosa. Tapi dia kafir tak? Tak. Awak hang tak puasa sama, puasa haji sebab apa hang tak buat? Lupa bangun sok ni merepek dia. Awak tak semayang. Hang tak puasa hari ni? Tak puasa awak. Dia lelaki. Aku rasa aku haid lah hari ni. Dia merepek gitu ya. Saja-saja lah duk buat lara aku tu. Kafir apa gitu? Tak kafir. Dia dosa, cakap aku tu dosa, main Islam gitu. Tapi tuan-tuan, dia tak jadi kafir. Sebab tu saya beritahu, kalau orang buat dosa besar, mati, still kena buat 4 benda tu kat dia macam biasa. Tapi kalau dia ada unsur menghina Islam, menghina sahabat Nabi-Nabi, atau apa saja benda yang nampak ada unsur menghina, merendahkan syariat, atau kutuk sahabat Nabi dan sebagainya, baru dia terkeluar daripada Islam. Jadi kes kita sekarang ni adalah kes tak semayang. Tak semayang boleh jadi dosa, boleh jadi tak dosa, boleh jadi kafir. 3 sebab. Mula saya beritahu tadi sebab apa dia jadi kafir? Sebab dia pesenda semayang apalah, duk semayang semua bukan hebat apa pun, Tuhan ni saja buat naya kita satu hari 5 kali nak haru kita banyak kerja. Dia cakap gitu keluar Islam. Yang kedua, dia tinggal semayang dan dia dosa bila mana dia sengaja tinggal semayang dosa, tak buat apa nganga tu, tak sakit apa pun, dia tinggal semayang. Yang ketiga, dia tinggal semayang tapi tak dosa. Siapa dia? Terlena. Ataupun terlupa. Biasa dia semayang awal, ada sehari tu tak semayang awal, jam balik mai, kita pun tak ingat dah, sembang dah, balik letih lah apa semua, nak angkat beg balik kampung semua ni, terlupa semayang. Zuhur tak semayang sampai 6:30 petang dah. Isteri dia kata, abang rasa macam ada satu yang tak betul kita ni. Apa dia? Rasa macam kita semayang tak zuhur tadi. Ya Allah, tak semayang kita ni. Dua-dua lari pergi takbir, pergi ganti semayang hak tadi tertinggal tu. Dosa? Tak dosa. Melainkan dia saja, alamak tak semayang lagi, biar buat lupa. Lagi asap baru teringat, semayang sekali dengan suami aku lah. Yang tu baru nama dia dosa. Sebab dia teringat dah. Ataupun dia teringat setelah 12 tahun dulu. 12 tahun dulu, masa aku mengaji kat UiTM Shah Alam, masa tu aku tak semayang, masa pergi lawatan. Allah, boleh ganti sekarang ni? Tak dosa. Ataupun dia tak ingat sampai mati. Dia tak ingat langsung. Dia ingat semayang dah sampai dia mati, Allah maafkan kesalahan dia. Sebab terlupa ni dia bukan satu kesalahan. Lupa bukan satu kesalahan. Ketika Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa kata aku lupa 2 kali, dia tak marah. Sebab lupa ni benda biasa. Semua manusia ada lupa. Sebab ada lupa lah, ada banyak syariat sebab lupa. Semua benda kalau terlupa. Puasa, kalau kita terlupa makan, terlupa, ingat tak puasa makan kan, belahak puasa, tak apa, tu rezeki Allah bagi kita. Terlupa di luar kawalan. Dah ada satu orang saya pergi teka-teki kat tuan-tuan. Sahabat jawab, dia dapat ni ayat 1000 mutiara Asy-Syifa. Dia tak puasa, dia tak semayang. Orang tak semayang ni memang Allah marah kat dia lah, sengaja. Ada orang dia tak semayang, dia sengaja buat bodoh tak semayang, tapi Allah tak marah pun kat dia. Siapa pandai. Sementara hampa fikir, saya main ayat. Malam ni ustaz tanyalah jemaah. Selalu tanyalah ustaz.
Kan muslimat boleh jawab, muslimin boleh jawab, muslimut pun boleh jawab. Tak tahu Bismillah. Siapa? Bismillah. Betul. Salah satu lah. Tapi tu kan skema jawapan kita saya. Skema jawapan saya ialah orang perempuan. Benda ni dia tak sembahyang, Allah tak marah kat dia. Benda ni syurga yang ada, tapi orang perempuan dapat kat dunia. Dia tak sembahyang, tapi Allah tak marah dia. Dan tak ada apa untuk dia buat relax gitu, buat tak tahu gitu, dia tak sembahyang. Habis sembahyang macam tu je. Dia tak ganti apa buat tak erti gitu je. Hebat Allah bagi kat dia rest. Sebab Allah tahu orang perempuan ni ada anak, keluarga, nak urus rumah tangga. Ada hari Allah bagi dia relax sikit. Macam-macam keistimewaan Allah bagi dia. Tu orang perempuan ni ada. Orang yang acah-acah perempuan tak ada. Dia macam perempuan. Ni yang buat pasal memang kena sembahyang. Orang lelaki dah cuti tak Ustaz? Tak ada. Orang lelaki dia tak ada cuti, melainkan dia gila. Gila, salah satu syarat dia gugur tak payah sembahyang. Jadi kita ingatlah orang tak sembahyang kat luar tu semua banyaknya gila. Betul. Gila dia digugur kata menjawab lah. Kalau murtad kena sembahyang tak? Macam ni. Kalau orang tak Islam, dia masuk Islam umur 70 tahun masuk Islam, 70 tahun tu dia tak payah buat apa ibadat apa pun. Semua dosa dia burn. Pahala dia macam mahjong Cina duk main tu kan, tolak semua kotak tu masuk dalam Islam. Dia macam tu. Hak jahat tu, bahagian jahat semua malaikat tepi buang buat dia tu bawah. Kotak-kotak hak baik ni semua tolak. Maksudnya baik dia mengucap la ilaha illallah, semua baik dia jadi macam kereta api, gabung masuk dengan dia Islam sekali. Semua pahala tu dia tolong kucing, bagi nafkah isteri, semua dia dikalkulate balik kat dia. Allah bagi kat dia. Jahat mau dibuang. Tapi katalah orang tu umur 50 dia murtad, wala'iyahzubillah. Dia elok-elok dalam dunia ni, umur 50 dia murtad. Kemudian umur 55 dia masuk Islam balik. Daripada 50 sampai 55 kena qada balik sembahyang semua. Siapa suka kata habis masuk murtad ke tu? Dia beza orang yang murtad dengan orang yang baru masuk Islam, dimaafkan dalam syarak. Jadi hati-hati dengan orang yang tak sembahyang ni lah. Okey, itu satu. Jadi kalau kita tak sembahyang, tengoklah kita kategori mana. Biasanya kita dalam kategori terlupa untuk sembahyang. Maka kita sembahyang apabila kita teringat, kita cepat-cepat ganti sembahyang kita balik. Dan dulu-dulu kita ganti balik lah. Jadi kita nak ganti balik. Tuan balik rumah, carilah, pandai Excel ke, buat dalam Excel. Ada berapa subuh lagi kita tinggal, berapa asak lagi kita tinggal. Kira balik lah, agak-agak lah. Saya tak tahu Ustaz berapa tahun saya tak sembahyang. Agak-agak. Contohnya, ada tak 70 tahun tak sembahyang? Jangan, Ustaz saya baru 40. Contoh. Okey, ada tak dalam 7 tahun tak sembahyang? 7 tahun banyak sangat. Saya rasa saya dah mula sembahyang lah time tu. Okey, kita boleh turun 3 tahun tak sembahyang. Dah lebih lagi. Okey, kita letak tengah lah 5. Boleh 5 pun saya rasa lebih. Tak apalah, kita ambil 5. Okey, hang balik rumah, hang kira 5 tahun subuh berapa kali subuh? Seminggu, 7 hari, kali dengan sebulan, kali dengan tahun semua. Subuh mungkin kita dapat setahun 6,000 subuh. Lebih kurang lah 6,000 subuh. Hang kali dengan 5 tahun, berapa ribu subuh semua. Tulis, ganti pelan-pelan. Lepas sembahyang subuh, sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh, sembahyang subuh. Subuh, ganti subuh bagi habis. Atau pilihan kita lah, nak subuh dulu boleh. Selesai subuh 12,000 subuh habis lah. Sekarang buat zohor pula. Zohor sampai muntah buat zohor, buat asak pula. Asak potong lah, balik potong gitu. Ganti balik semua. Ustaz saya mati tak ada nak bayar. Tak apa, dia macam PTPTN. Janji hang bayar memang boleh tak blacklist. Dia tengok di situ ada bayar last kali 2012, lepas tu 2015 sekali. Ada dia tak ada alasan nak blacklist. Hang boleh pergi umrah semua boleh. Yang dia blacklist apa? Tak pernah bayar langsung. Jadi hutang perlu dibayar lah untuk pengetahuan. Bukan contoh PTPTN. Mungkin PTPTN ambil hak Islamnya, dia guna konsep tu lah. Jadi kalau tengah dia buat tak apa, Allah maafkan. Kita ada usaha yang kita buat. Yang tu nama dia puasa, yang tu nama dia sembahyang. Puasa, nak ganti puasa. 5 tahun tak puasa.
Allahu Akbar. Bulan puasa, hak semua orang puasa pun menerap dah hang puasa. Nak ganti balik 5 tahun puasa. Sebab itulah kita kata tengok orang semayang tak payah mengada. Tengok orang puasa, hang puasa. Senang, semua orang puasa. Nakal-nakal sikit biasalah. Tak semayang. Itu yang paling penting. Tidak nak ganti, memang teruk dalam hidup kita. Jadi puasa kita dan semayang kita kena ganti pelan-pelan balik. Ustaz, boleh tak kalau kami tak mau buat semayang sunat, kami nak fardu je? Kalau tuan-tuan tanya saya kata baguslah macam tu. Sebab kat akhirat Allah tanya puasa sunat ke, Allah tanya semayang sunat ke, Allah tanya fardu selesai ke tak dulu. Mula calculation dia fardu dulu. Selesai fardu, baru dia tengok sunat. Jadi kita kalau boleh, kita utamakan settle semua hutang kita dulu, baru kita buat profit. Selesai dulu kita punya hutang kita, baru buat tambahan. Dia dalam kereta macam ni. Semayang fardu ni dia macam semayang sunat dia tampung semayang fardu yang tak apa kemas lah. Ganti. Kita memperbanyakkan semayang sunat bagus, tapi masalahnya bila ada periuk, bila lubang baru boleh tampai periuk tu. Tapi sekarang ni hang beli penampai banyak, periuk tak ada. Semayang fardu tak ada. Hang beli periuk, beli penampai banyak, nak tampai kat mana? Bagi periuk ada dulu, baru penampai tu kemudian. Tu kita jauhilah. Contoh dulu kalau hak jenis orang lekat-lekat periuk, saya bawa contoh dekat sikit ni tuan-tuan. Kereta dia punya main dia enjin lah. Stiker, skirting, leather kat dalam semua tu aksesori tambahan. Kalau tak ada, kereta boleh jalan tak? Boleh juga. Kalau ada, lawa lah sikit. Ada radio tak? Ada, tapi kaset. Kalau hang tukar Android yang baru, lawa lah sikit. Kalau tak ada, boleh bawa. Yang penting enjin kena ada. Itu baru nama kereta. Semayang fardu ni dia enjin. Semayang sunat ni dia aksesori, stiker bagi lawa cantik kereta, lampu kat bawah semua macam tu, tu tambah. Sekarang ni kita beli aksesori lama-lama kereta tak ada. Nak lekat lah. Hang beli stiker banyak mana? Aku saja beli nak lekat kereta. Kereta mana? Kereta tak ada lagi, beli stiker dulu. Tu maksud dia macam tak apa kenal lah dah. Bagi ada kereta dulu. Macam tu. Jadi bagi ada fardu dulu. Habis tak boleh semayang lah, tahajud apa semua. Boleh semayang, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tanya saya lebih suka masa kita nak semayang tahajud, kita bangun macam biasa, gantilah semayang zuhur kita dulu, qada balik. Lagi besar pahala. Tuan-tuan beritahu saya, semayang sunat tahajud banyak pahala ke semayang fardu zuhur ganti banyak pahala? Fardu lah, fardu besar pada sunat lagi. Kalau bulan puasa kita qada balik semua, tuan-tuan jangan tanya, satu fardu 70 kali fardu Allah bagi, ganti balik bulan puasa tu, jangan biar. Sebab tu tuan-tuan pergi umrah, tahu buat apa? Ni buat 10.30 pergi semayang zuhur. Pergi buat apa ustaz? Saya tak tahu buat apa. Ganti semayang lah. Ganti semayang, bukan ada kerja lah. Orang tak telefon kita, orang tak pergi sobi kerja, orang tak ada apa. Semayang, bayang ganti balik. Tak larat pergi minum zam-zam, masuk ganti balik. Mengantuk pergi keluar makan shawarma satu. Nasi Arab. Kena teh Arab ke apa semua tu. Lepas tu masuk dalam ni, tabuh balik semayang. Macam tu lah. Tu nama 12 hari pergi umrah tu berfaedah untuk kita. Umrah lah. Kalau tak umrah pun tak apa lah. Masa kita nak buat duha, kita ganti semayang subuh kita. Ada juga ulama yang beri sedikit keringanan, tak apa. As long as, tu bahasa dia. As long as hang duk buat semayang fardu tu, tak apa. Hang boleh selit-selit sunat tu, tak apa, tak ada masalah. Ada. Tapi kalau tanya peribadi saya lebih suka kita utamakan selesai semua dulu kerja kita. Lepas tu okey. Masa ada masa banyak lah untuk kita untuk kita ganti balik semayang kita. Okey. Ada soalan apa tentang boleh tanya tu ya? Santai dah. Muslimat pun ada boleh tanya. Sambil-sambil ustaz saya nak tanya pasal hadis tu, kita boleh tanya tu. Okey, hadis terakhir pada malam ni. An Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'at al-Ansari radhiyallahu anhu thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala
innahu araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Sa'sa'a al-Ansari thumma al-Mazini, daripada bapaknya katanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW kata kat dia, aku tengok kamu ni sangat suka pada ghanam dengan badiyah, kambing dengan padang. Dia suka bawa kambing dia pergi padang, tapi dia kadang-kadang pergi jauh, dia tak duduk dekat. Dan Nabi pesan kat dia, fa iza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salah. Bila hang duduk seorang-seorang, duduk jauh, jadi hang nak mai balik bawa kambing, hang nak semayang lagi, hang nak pi balik lagi, jadi jenuh pula nak usung. Hang duduk di situ, hang semayang dekat kawasan yang jauh daripada orang tua nak semayang, buat apa hang buat? Hang azan. Walaupun hang seorang, hang nak semayang, hang azan seorang-seorang. Maka sunat kita ni, kalau kita duduk, contoh kita pi mandi laut ke, pantai ke, sungai ke, mana-mana, sampai waktu semayang, cari siapa-siapa di kalangan kita tu, suruh dia azan je. Sunat kita ni azan. Tapi tak ada siapa, kita seorang pergi pancing, kawan-kawan kita balik dululah, sebab isteri daripada pun, contohnya pantang berundur kecuali isteri tadi pun. Lepas tu isteri dia pun, dia pun melingkuk dah belah semua, tinggal seorang kita ni sikit lagi nak dapat lah. Hampa balik dulu lah, saat aku rasa macam nak dapat lah ni ikan besar ni, tak tahu lah ikan ke selipar ke apa kah. Janji aku tunggu, hampa balik. Dia pun tengah-tengah azan. Waktu masuk waktu semayang, dia pun bangun, sunat dia azan. Seorang kat situ sunat azan. Apa yang akan berlaku? Farfa' sautaka bin nida, kuatkan suara kamu ketika azan. Ini antara benda sunat. Bila kita azan, kena kuatkan suara kita. Antara sedap dengan kuat tu nombor 1. Sedap, bonus nombor 2. Sayyidina Bilal suara dia tak sedap sangat, biasa. Abdullah ibn Ummi Maktum suara dia sedap, tapi dia calon muazzin juga, muazzin nombor 2. Nombor 1 Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni dia tak sedap mana, biasa lah, tapi suara dia lantang. Kerana dulu depa duduk di atas sutuh tu, duduk di atas bumbung azan. Sebab tak ada PA sistem semua dulu, depa duduk di atas, depa azan. Jadi suara dia kuat, orang akan dengar, orang akan mai untuk semayang. Maka itu pilihan pertama. Maka antara perkara sunat apabila kita nak azan ini adalah, selain daripada orang yang suara dia kuat atau suara biasa tapi cuma nak azan, dia kuatkan suara. Saya habaq kat tuan-tuan, sunat juga tutup telinga. Telinga kita ni, masuk tangan dalam ni, lepas tu tutup. Kalau letak macam ni, sebab apa? Bila kita tutup telinga ni, suara kita akan jadi kuat. Bukti tuan balik rumah, pakai headphone atau earphone tu pakai. Bila anak kita, isteri kita cakap dengan kita akan reply kat dia suara kuat. Kita pakai tu, isteri dia tanya, abang nak makan? Apa dia? Ada apa? Isteri dia tak faham, mau kena rasuk ke apa. Dia pun mai kat telinga kita, abang nak makan kat mana ni? Makan dah. Oh, abang cakap kuat kan? Tak cakap apa, biasa. Dia tak tahu, sebab dia tutup telinga dia. Jadi nak azan, pakai ni, tutup telinga rapat-rapat gitu. Jadi dia soundproof. Dia macam apa nama dia, studio, suara dia jadi kuat sikit lah. Tu bagus sunat. Kalau tak sini, tak tahu, saya tak tahu sebab apa ni. Mungkin dia nak tak mau sideburn, dia terbang. Angin kuat sangat. Ada sini ada tak? Mungkin dia sakit gigi. Yang paling parah ni. Ni tazan tu Allahu Akbar tu. Mungkin page sistem rosak, dia kuatkan dia dengan sistem tu. Ni saya tak tahu dapat pahala ke tak. Sunatnya di sini. Jadi bila kita tutup telinga kita, dia akan, tujuan dia nak kuatkan suara kita. Orang yang azan boleh kalau dia tak ada wuduk tak apa. Contoh dia main-main, lambat dah, tak ada ambil wuduk lah, maka dia seorang, dia azan tanpa wuduk, tak apa, boleh lagi. Kalau qamat tak ada wuduk baru makruh. Kerana qamat ni orang nak semayang dah. Hang qamat seorang pergi ambil semayang lagi, hang masbuk orang lain semua tak ni pula, dia tak kena gitu. Sunat azan lagi dalam keadaan berdiri. Kalau sakit, boleh duduk. Ambil kursi, bagi mic, duduk. Awak duduk, kaki lemah, boleh, tak apa, tak ada masalah.
Lagi sunat ketika azan apa dia? Adalah kita duduk belah kanan. Senang kita kanan kiri. Tak apalah. Sunat kan. Kalau nanti tuan-tuan nak buat renovation pun kan. Kalau terlibat yang depan ni, kita buat duduk belah kanan tu lah. Dapat pahala lebih sikit lah. Lagi kita sunat ketika azan apa? Ketika kita sebut asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunat kita jawab siap-siap. Cakap pelan dulu. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali habis dah. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an, kuat. Dua tu je. Jangan bantai pada awal. Ada orang Allahu Akbar sampai sudut gitu. Tak, dia tak sunat. Sebab apa? Tang tu dia kalimah akidah syahadah tu dia macam tekan dua kali sikit. Muazzin pun dapat, orang luar sana pun dapat juga. Maka azan tu dengan suara yang kuat, dengan itu kita panggil dia tarji'. Sunat tarji' ketika azan. Bila orang kata tarji' tu apa? Tarji' tu adalah mengulang dua kali kalimah syahadah. Dan juga sunat apabila kita sebut hayya 'alas solah, palingkan kanan, muka ke arah kanan. Bila muka sahaja, bukan dada, dan bukan daripada awal, di hujung sahaja. Hayya 'alas solah, ujung muka aja, bukan hayya 'alas solah. Orang tak dengar. Dia ni macam azan tapi dia diam lah. Sebab apa dia diam? Dia awal dia kali lah. Itu orang tak dengar. Melainkan hang bawa mikrofon hang say Allah. Huduh pula panggil aku tu tak. Jadi azan macam biasa. Ya salat. Sikit lah kanan. Tu kiri sama. Hayya 'alal falah. Hujung sikit gitu. Jangan daripada awal. Dan jangan daripada awal lah kita pergi kalih ke kanan kiri. Sebab apa kena kalih kanan dan kiri? Sebab dulu ketika Sayyidina Bilal azan, dia nak panggil orang yang ada kat kanan dan orang yang ada kat kiri. Jadi sekarang ni ustaz, tak payahlah kalih. Sebab kita ada mikrofon kanan, mikrofon kiri. Kalih pun sama ke orang dengar, bukan orang kuat pun. Li ta'abbudi, untuk konsep mengikut apa ibadah yang diajar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dah selesai umrah, tuan-tuan nak tahallul, kena cukur kepala, kena gunting rambut lah, kena gunting rambut sekurang-kurang 3 helai rambut, gunting, tahallul dah. Lepas tu nak pergi cukur, afdal lagi lah. Tapi kita memang botak, tak ada apa, botak cin, botak licin, tak ada rambut apa. Maka kita main tahallul macam mana? Ambil gunting, syarat kita lekat di situ. Kita kata, apa buat kerja bodoh? Bukan ada rambut pun. Tak buat, hang bodoh. Aku tu dah. Syarat aja. Jadi, ta'abudi. Apa yang Nabi buat, kita buat. Walaupun benda tu dah ada pay system dan sebagainya, kita azan tu sebahagian daripada tuntutan syarak. Okey. Dan nombor 2 saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila azan ni, terutama apabila duduk di kawasan hutan, kawasan laut yang duduk dekat-dekat ni, biasanya tempat-tempat yang tinggi dan sunyi ni adalah tempat penempatan jin kebiasaannya lah. Jadi bila kita azan, kemungkinan jin-jin Islam tu dia boleh jadi main semayang juga sama dengan kita. Dan kalau ada syaitan jin tak Islam, dia dengar azan dia akan lari jauh. Jadi sunat kita ni azan bila kita ni nak sembahyang. Jadi bagus bila kita azan ni, dia boleh menyebabkan syaitan lari jauh. Jadi menyebabkan jin-jin Islam tu mai. Kita semayang situ. Cuma takut nanti semayang maghrib waladhdallin, amin ramai ni. Amin. Kita aku duduk seorang lah, amin memang. Tengok belakang tak ada orang. Memang dia belah kambing dia tinggal. Sebab ramai sangat orang. Tu boleh jadi jugalah. Sebab tu kalau pergi mana-mana tuan-tuan, tempat yang kita tak tahu, bacakan bismillahirrahmanirrahim tu selalu. Kita singgah mana-mana kedai makan, kita tak tahu kedai ni kedai mana, di mana, kau Kedah, kau di belah kampung, kau Kelantan, kau Pahang mana, kita tak tahu. Duk celah-celah kampung tu dah satu kedai.
Tak nak berhenti makan, boleh baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Kalau ada benda-benda yang tak elok, jin, syaitan dan sebagainya, dia tak boleh nak ganggu kita. Dan kemudian Nabi SAW kata, semua benda termasuk jin, manusia yang dengar, dia akan jadi saksi pada kamu pada hari akhirat. Jin dan manusia dan semua yang dengar, dia jadi saksi. Sebab tu syaitan dia lari. Syaitan dia tak mau jadi saksi. Faham aku nak jadi saksi yang buat baik pula? Aku ni pelopor orang buat benda jahat. Aku suruh orang buat benda jahat. Takkan hang nak suruh aku jadi saksi poin tambahan untuk orang bila hang buat benda baik? Sorry lah, aku tak boleh tutup telinga, sebab tutup telinga pun dengar kau. Dia lari picuh. Lari dia jadi tak selesa bila orang azan. Dia tak mau jadi saksi untuk orang buat baik. Tu nama panggil syaitan tu. Jadi bagus ya kalau surau masjid, kalau yang kosong kita azan selalu, memang dia akan meresahkan syaitan. Jadi kawasan tu dia kurang orang buat benda jahat. Kalau surau tu kosong, tak ada azan, langsung sunyi je, syaitan dia biasa akan buat pot tang tu sebab dia tak resah duduk di situ. Sebab apa? Syaitan pot dia dalam tandas. Sebab dalam tandas kita tak boleh azan, tak boleh baca Quran. Jadi syaitan dia selesa duduk dalam tu. Ustaz tahu mana syaitan duduk dalam tandas? Pandai kok. Dia kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, minta lindung daripada syaitan jantan dan betina. Sebab dia duduk dalam tu. Sebab apa dalam tu? Sebab dia tahu dia pun mengaji ke. Dia pun tahu di sini orang tak boleh azan, tak boleh semayang, tak boleh buat baca Quran semua. Okey, ini pot aku. Sebab tu pergi tandas jangan lama sangat. Sakit perut tak apalah, jangan baca WhatsApp dalam tu. Reply, bisnes apa semua dalam tu lama. Orang ni tunggu luar, nyakak dinding, kalau tu nak kencing sangat-sangat lah. Lama, setengah jam duk kencing. Keluarlah, buat kat luar tu, selesai, jangan lama sangat. Tempat pot tu pot syaitan, jangan lama sangat dalam tu. Macam ni, bila kita azan, syaitan dia tak mau jadi saksi. Illa syahidalahu yaumal qiyamati, qala Abu Sa'idin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia akan jadi saksi di akhirat. Maka kata Abu Sa'id, ya, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni aku pernah dengar. Wala li'alimi yashhadu wal qala al-Quran, awakna iblis jadi saksi. Sunat azan kalau seorang, sunat azan kuat, tinggi suara. Okey, satu saya beritahu sebelum kita habis. Sebab apa Nabi tak azan? Sebab apa Nabi tak azan? Sebab Nabi jadi imam. Nabi je jadi imam, orang lain tak jadi. Semua benda Nabi tunjuk lah. Haji macam mana Nabi tunjuk, puasa macam mana Nabi tunjuk. Kecuali azan, dia tak main melalui mulut Nabi. Dia main melalui syariat mimpi. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi bincang malam tu, macam mana kita nak panggil orang main semayang. Semua bagi cadangan lah. Ada yang kata bakar api, ada yang kata loceng. Cukup masa kita loceng, geding. Tak sesuai pula, macam majusi. Bakar api pun tak sesuai ke. Tak apa, bawa balik fikir, esok beritahu. Pagi esok, Sayyidina Abdullah bin Zaid, ini figure dalam sejarah azan. Dia lari-lari mai, dia kata, wahai Rasulullah SAW, semalam ada orang ajak saya azan. Macam ni. Nabi kata, betul? Betul, Nabi kata. Maknanya Nabi tahu perkataan tu. Cuma Nabi tak mau cakap dengan mulut Nabi. Okey, hang cakap kan? Okey, Bilal mai sini, hang dengar dia cakap, hang azan macam dia, sekarang azan dia. Sayyidina Bilal ikut dia, azan. Dia tak, dan sekalipun Nabi tak azan. Sebab apa? Dua sebab yang utama. Pertama, kalau Nabi azan, Nabi tak azan sebab rahmat untuk umat dia. Kalau dalam azan ada apa tuan-tuan? Hayya 'alas solah, mailah semayang. Kalau Nabi azan, siapa tak main semayang, jadi kapiak dia masa tu. Kerana wajib sambut panggilan Allah dan Rasul. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli zada'akum. Wahai orang beriman, sambut sahutan Allah dan Rasul apabila dia panggil. Jadi hang sakit kau, hang demam kau, hang apa pun, hang kena mai kau sebab Nabi panggil. Allah panggil, perantaranya Nabi SAW. Oh, tu Allah Rasul tak boleh buat main, kena mai kau. Ada orang sakit, maka rahmat bila Sayyidina Bilal azan, orang sakit boleh semayang kat rumah dia. Dia tak main pun tak apa, atas alasan yang kukuh. Macam tu. Nombor dua, supaya jangan menjadi satu alasan pada orang kafir. Macam orang kafir Quraisy dengar, kalimah apa tu? Itulah azan. Sebab apa orang azan? Siapa yang ajak azan? Nabi Muhammad lah ajak. Oh, Nabi Muhammad ajak azan. Pandai dia, mentang-mentang dia pemimpin,
dia eksploitasi nama dia, dan dia gunakan umat dia hari-hari suruh sebut nama dia. Syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, menggunakan jawatan untuk kepentingan peribadi. Yang ni lah dia Nabi, manusia biasa. Jadi bila orang kafir dengar, apa dia tu? Azan. Siapa ajak azan? Oh, Abdullah bin Zaid mimpi. Oh, Abdullah bin Zaid. Betul? Siapa azan? Sayyidina Bilal. Oh, jadi tak ada buah. Nak katakan Nabi tak ada. Oh, Nabi tak ada apa. Ni okey, dia diam lah. Allah nak tutup mulut orang kafir supaya jangan katakan Nabi. Dan yang nombor dua, sebagai rahmat pada umat dia, kalau Nabi azan, kalau orang tak mai, maka boleh jadi kita keluar pada Islam. Sama macam ada satu lelaki tidur dalam masjid lah. Ada satu lelaki tu dia tidur dalam masjid. Nabi suruh sahabat panggil dia. Nabi kata kat dia, hampir gerak dia, Ustaz. Dia pilih gerak. Nabi abang, entah sebab apa aku tak gerak dia. Kalau aku gerak dia, dia tak bangun, terkeluar dia pada Islam. Tapi kalau hang gerak, dia tak bangun, tak apa lagi. Ialah orang tidur, tuan-tuan, dia tak tahu siapa gerak apa semua. Itu rahmat Nabi SAW. Okey, cukup 3 hadis yang kita plan pada malam ni tercapai hasrat, Alhamdulillah. Nanti kita tengok hadis ke-37, kelebihan bang saf pertama, solat isyak subuh berjemaah, lepas tu sopan santun ketika menyempurnakan sembahyang. Macam lagi lah. Okey, ada soalan? Seminit 2 sebelum kita nak mendarat pada malam ni. Ya. Apa hukum azan selain daripada sembahyang? Di dalam fiqh Islami wa adillatuhu, bab jilid yang kedua, bab berkaitan dengan azan, Allah yarham Syekh Wahbah Zuhaili, dia ada senarai lebih kurang 7-8 sebab untuk kita azan selain daripada sembahyang. Selain daripada untuk sembahyang, ada beberapa benda lagi kita boleh azan. Antaranya adalah ketika berlaku kebakaran, atau ketika berlaku angin ribut yang kuat, atau ketika jumpa binatang buas, atau ketika hendak bermusafir. Orang nak pergi haji kan, orang azan. Musafir jauh, orang azan. Sebab makhluk Allah Ta'ala ni bila dia dengar Allahu Akbar, dia punya baranya atau marahnya dia tu, dia boleh reda sedikit. Banyaklah tuan-tuan tengok video-video sekarang, kita dah tengok pun, bila azan tu sampai dekat kawasan rumah tu, dia memang jadi slow. Dia membantu. So sebelum bomba mai tu, dia boleh membantu sikit. Kadang-kadang adalah jam dan sebagainya. Dengan makhluk ni, dia memang kalau dia dengar nama Allah, dia akan reda sikit. Binatang bisa, ular dan sebagainya. Kalau kita pergi camping ke, kalau tuan-tuan pergi camping contoh kan, tiba-tiba kita bangun 3 pagi, betul rimau duduk depan muka kita, singa ke, betul musang takut lah. Apa-apa lah binatang yang menakutkan ni, binatang buas, beruang ke apa, mana nak gigit kita lah. Masa tu kita buat apa, ular ke, ular sawah ke, tutup mata, azan kuat-kuat, Allahu Akbar, Allah, cakap kuat-kuat nama Allah tu, jadi dia akan belah. Yang pertama, hang kena tutup mata dan cakap Allah tu kuat dan yakin Allah akan selamatkan hang. Hanya yang pelan, Allahu Akbar, ada lagi Allah. Macam tu dia Allahumma barik lana. Azan takbir dia barik lana terus. Memang lepas tu memang dia beri gam Johor terus. Ada tutup mata kuat. Ada beberapa pengalaman kawan-kawan yang dia pernah ajak kera dekat waterfall tu. Ada kat mana kera dah hambat dia tu banyak ramai lah, banyak ramai pula. Main satu peringkat dia pun tak tahu buat apa dah. Kera tu main nak serang dia, dikalih, duduk di situ, tapi berani ya. Belakang tu tutup mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sakak kuat tu, buka mata, tak ada belah. Tapi kena kuat dengan yakin. Binatang dia ingat nama Allah, dia akan reda. Makhluk-makhluk Allah ni lah. Yang ketegak ni manusia. Contoh lah tuan-tuan, taman mana-mana, tengok 2 markah duduk sembang-sembang, pegang-pegang tangan lah apa semua tu. Kita pergi dia, kita azan. Kita pergi dia, kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni memang kita masuk TikTok dia rakam tu. Dia kata tengok ni gila mana. Dia kata ni, hang ada masalah apa? Sekarang baru pukul 10 tau. Gila duk azan time ni. Dia marah kita pula. Dia manusia tak takut azan.
Contoh orang rasuah, kita tengok lepas ni, bawah meja boleh projek kita jadi boleh cepat, bawah meja cantik, nak ambil apa, 5,000, dia pun duk kira-kira deal lah, macam mana minggu depan, tak apa-apa projek aku pergi dulu, kita pergi, kita nampak dia dulu, kita main kat tepi tu, kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nampak raya dah dia. Manusia lah satu-satu makhluk yang dengan nama Allah dia tak takut, yang kata juahnya manusia. Makhluk yang lain dengan nama Allah dia akan takut. Macam tu. Jadi bolehlah kalau kita nak azan, selain daripada semayang tu, masuk dalam syariat juga boleh kita azan. Macam tu. Dalam keadaan azan macam tu, adakah kita menghadap kiblat juga macam makanan dan sebagainya? Kalau kita tahu, tapi dia tak sunat dah tu semua tu. Kalau kita tahu dan kita mampu fikir, boleh. Tapi biasanya kalau angin kita boleh fikir lagi. Tapi kebakaran memang kita tak boleh nak fikir lah. Kadang-kadang jadi kelang kabut orang ramai. Tak apa, yang penting kita sebut je nama Allah dengan kuat. Ada setengah tempat tu dia bila jadi macam tu, dia main azan dekat surau, bagi kuat sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia ulang Allahu Akbar tu banyak kali. Perkataan Allahu Akbar tu yang penting, bukan azan sampai hayya 'alas solah tu. Yang penting Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang Allahu Akbar tu, maka dia akan menyebabkan, jadi mungkin dia dekat situ tak dengar ke azan ke apa, dia main. Tengoklah, tengok masjid tu dekat ke surau ke, ada PA system ke tak ada, pakai azan macam tu ya. 2-3 orang azan pun tak apa. Angin saya tengok banyak lah video-video sampaikan daripada kedai makan, angin kuat sangat. Seorang tu duduk kat depan kedai tu, dia buat azan. Habis azan tu tengok Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, siapa yang dia jadi pelan. Kuat juga angin tu, tapi dia tak menakutkan, pecahkan barang, terbalikkan kemah dan sebagainya. Macam tu, dia macam boleh coolkan sikit lah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.